Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam siri Etika Alam Sekitar, dan pada hari ini kita akan merenung tema nombor 8, iaitu berkenaan dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Apakah itu perubahan iklim serta bezanya dengan pemanasan global? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang terhadap suhu dan cuaca. Perubahan ini mungkin semula jadi, namun sejak 1800 ataupun 18 ribuan, aktiviti manusia merupakan penjana utama perubahan iklim, terutamanya disebabkan pembakaran bahan-bahan minyak seperti arang batu, minyak dan gas. Pemanasan global pula adalah kenaikan suhu bumi serta akibatnya seperti cairnya glasier, hujan lebat dan kerap, dan juga kemarau panjang. Dalam kata lain, ia merupakan simptom masalah besar perubahan iklim yang disebabkan perbuatan manusia. Cuba lihat dalam rajah ini perbezaan di antara pemanasan global dan pertukaran cuaca atau climate change. Kalau kita tengok global warming di sebelah kiri itu adalah peningkatan suhu bumi, manakala climate change atau pertukaran cuaca adalah pertukaran secara jangka panjang di dalam iklim ataupun cuaca, iklim ataupun cuaca. Mengapa pemanasan global dan perubahan iklim menjadi suatu masalah? Manusia dan haiwan, termasuk ikan, berdepatan dengan keadaan mencabar kerana perubahan iklim. Kemarau yang lama dan lebih kerap, ribut, cuaca panas melampau, kenaikan paras laut, kecairan glasier, kepanasan laut, semua ini mencederakan haiwan, merosakkan tempat tinggal mereka dan mengancam hidup manusia serta masyarakat. Pemanasan global juga mengenakan stres kepada ekosistem melalui kenaikan percatuan air, meningkatkan risiko kebakaran, kemarau, serangan makhluk perosak, ribut taufan, puting beliung atau di Amerika sekarang ini banyak tornado antaranya. Atau lihat gambar ini yang menunjukkan keadaan cuaca yang agak terakibat daripada perubahan iklim. Apakah 10 kesan utama perubahan iklim? Pertama, suhu tinggi dengan kenaikan gas rumah hijau, begitu juga suhu permukaan bumi, mendatangkan ribut yang kuat, kemarau yang bertambah, kenaikan suhu laut dan paras air laut, kepupusan biodiversity, kekurangan makanan, meningkatkan risiko penyakit dan menambahkan kemiskinan dan pertukaran tempat. Cuba kita tengok kedua rajah ini yang menunjukkan kesan gas rumah hijau.
pancaran matahari sampai ke bumi dalam keadaan biasa, di mana greenhouse gas adalah ataupun gas rumah hijau adalah tidak begitu banyak. Suhu daripada bumi tadi naik ke dalam ke atmosfera dan seterusnya dapat keluar semula ke alam maya. Tetapi di dalam gambar sebelah kanan, di mana peningkatan gas rumah hijau disebabkan perbuatan manusia, suhu yang terpancar daripada muka bumi tidak dapat keluar dengan baik, dan dia ni dipantul kembali balik kepada bumi. Ini meningkatkan suhu muka bumi. Ini adalah kesan pemanasan global seperti apa yang kita alami sekarang. Tengok kesan kemarau dan juga pengeluaran gas rumah hijau yang meningkat dari sehari ke sehari. Ini juga adalah gambar-gambar menunjukkan kebakaran besar-besaran dan juga kecairan iceberg. Apakah solusi kepada pertukaran iklim? Antaranya, kekalkan tenaga fosil dalam tanah, ataupun minyak tu tadi kita kekalkan dia di dalam tanah. Kita melabur ke tenaga yang boleh keterbaharuan, boleh dikita semula maknanya, ataupun datang semula jadi. Bertukar kepada pengangkutan lestari atau public transport. Ini lebih banyak mengurangkan gas rumah hijau daripada kereta-kereta persendirian. Bantu membuat kediaman kita lebih selesa, mungkin dengan tanaman pokok, mungkin dengan mengurangkan alat-alat dan benda-benda yang boleh membuat suhu di dalam rumah naik. Pembaikan pertanian dan galakkan makanan sayuran. Baik pulih alam semula jadi untuk menarik karbon. Ya, macam kita menanam pokok tu, maknanya kita menarik karbon dioksida, keluarkan oksigen dan simpan karbon di dalam pokok itu tersebut, terutama dalam batang pokok, ranting dan seterusnya. Kita lindungi hutan dan kita lindungi lautan adalah antara perkara-perkara sebagai solusi kepada pertukaran iklim. Maukah anda berhentikan pemanasan global? Apa yang kita boleh lakukan secara persendirian dan secara keluarga? Pertama sekali, tukarlah lampu-lampu incandescent tadi kepada lampu LED yang lebih terang dan banyak mengurangkan tenaga. Yang kedua, kurangkan pemanduan ataupun penggunaan kereta. Kita semula ataupun guna semula plastik bag, baju-baju dan lain-lain lagi yang boleh diguna semula. Gunakan kurang air panas, melainkan kalau kita gunakan solar heater lah. Jauhkan barangan yang mempunyai bungkusan yang banyak. Itu juga merupakan salah satu daripada perkara yang meningkatkan gas rumah hijau dalam pembuatannya. Adjust thermostat kepada aircon dan kepada heater. Kalau aircon kita tak usah buat terlalu sejuk, dan kepada heater jangan buat terlalu panas. Dan kita hendaklah bertanam pokok.
Ini merupakan antara perkara-perkara yang kita sendiri boleh buat untuk memberhentikan atau mengurangkan pemanasan global. Tentu ada tuan-tuan mempunyai pandangan-pandangan lain bagaimana kita hendak memberhentikan atau mengurangkan pemanasan global. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat manfaat daripada melihat video ini dan siri video ini, silalah tekan butang like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Ini akan membantu YouTube untuk memberitahu agar video-video baru dilayarkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.